Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi Khamis 12 Rabiul Awal 1442 bersamaan dengan 29 hari bulan 10 2020, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran, tafsir Al-Quran, surah At-Taubah. Surah At-Taubah ni surah yang ke-10, surah yang ke-9, juzuk yang ke-10. Juzuk yang ke-10, surah yang ke-9. Sambungan pengajian kita bermula ayat 28. Ayat 28 tentang status orang musyrikin, orang kafir musyrik ini. Allah Ta'ala sebut dia tu najis, dan juga arahan Allah Azza wa Jalla supaya kita memerangi golongan ahlul kitab yang menentang Islam sehingga mereka tunduk membayar jizyah. Jizyah ni makna cukai kepala kepada kita. Maknanya dua ayat ni dua isu yang berkaitan. Dua isu yang berkaitan. Kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada tafsir terjemahannya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Tengok ayat kita, ayat yang ke-18. Ayat 28. Ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kepercayaan. Tengok terjemahan kita ni, dia ambil terjemahan sekali dengan
khulasah selalu. Sesungguhnya kepercayaan dalam kurungan orang-orang kafir musyrik itu najis. Perbahasa dia panjang nanti, najis itu macam mana, tapi penterjemah buat khulasah. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha. Maka oleh itu janganlah mereka menghampiri Masjidil Haram sesudah tahun ini. Jangan mari Masjid Haram lepas pada tahun ini. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Dan jika kamu bimbangkan kepapaan, mana orang kafir tak mari ni papa kita, susah kita, kan? Maka Allah akan memberikan kekayaan kepada kamu dari limpah kurnianya. Insya jika Allah kehendaki. Semua tu duduk di bawah kuasa tu. Innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Para jemaah, para penonton sekalian, Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita ayat ini. Ayat ini ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat ma kana lil musyrikin an ya'muru masajidallah. Orang kafir tidak layak untuk menjadi pemakmur, pengimarah rumah-rumah Allah. Sebab apa? Sebab apa tak layak? Ini jawapannya. Kamu tidak layak kerana innamal musyrikuna najasun, sebab orang musyrik kafir itu najis. Kalau najis, bagaimana dia nak jadi pengimarah rumah Allah Ta'ala, rumah yang bersih, yang suci, rumah tauhid? Macam mana orang musyrik nak imarahkan dia? Dalam CD yang lepas ana ada cerita tentang imarah masjid itu dua cara. Satu, imarah makna kita buat bangunan. Satu lagi pengimarahan dengan makna pengisian. Kalau setakat nak buat bangunan, memang orang jahiliah buat. Waktu Nabi kita sallallahu umur 35 tahun, orang Quraisy telah membina Kaabah, bana Quraisyunil Kaabah, kan? Dalam ayat yang kita baca tu, Quraisy bina Kaabah, dia buat. Dia kata Quraisy tak bina, tapi mereka nak mengimarahkan, bukan kelayakan bagi dia. Sebab apa dia tak layak? Sebab dia najis. Ini ayat ini memberi jawapan kepada penolakan Islam terhadap orang kafir nak mendirikan Masjid Haram. Imaratul Masjidil Haram, kita kata la, bukan kamu. Yang mengimarahkan Masjid Haram itu siapa? Orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang kafir itu najis. Tanda pelajar, semua orang kafir bi jami'i milalihim wa adyanihim, semua agama, tak kira dia ni agama apa, maka dia termasuk najis di dalam i'tiqad, dalam kepercayaan. Karena itu dalam kitab Ahluz Zimmah menukilkan tentang pandangan ulama Islam tentang adakah semua agama termasuk Yahudi dengan Nasara yang asal agama mereka itu mari daripada langit, kan dia panggil al-adyanus samawiyah, agama dari langit. Adakah dia termasuk dalam najis ini juga? Ibnu Umar dan lain-lain kata sama, hum minal musyrikin, ahlu kitab Yahudi dengan Nasara dan ahlu lain Majusi, sembah api, sembah lembu, semua tu sama ya, dia tu najis belaka. Ibnu Umar kata apa? La a'lamu syirkan
aku tidak tahu manakah syirik lebih besar daripada syirik yang mengatakan Al-Masih ibnullah, Nabi Isa itu anak Tuhan, Uzairun ibnullah, Uzair itu anak Tuhan, kan? Mana lagi syirik lebih besar itu? Allahu Akbar. Jadi ada setengah ulama kata Yahudi dengan Nasara tak masuk dalam kumpulan najis, sebab dalam suratul Hajj ayat 17 Allah asingkan innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin wan nasara wal majus wal ladzina asyraku. Jadi dia kata Allah Taala asing-asingkan di sini. Maknanya asalnya buat tu tauhid, kemudian datang syaitan memesongkan mereka. Tapi walau macam mana pun para ulama mengatakan yang jelasnya mereka itu masuklah sebagaimana kata di Ibnu Umar, mana ke syirik lagi, mana ke, kalau tak syirik ni apa yang syirik laginya, kan? Bila dia syirik maka dia termasuk dalam kumpulan najis, wal iyazu billah. Allahu Akbar. Baik, maka najis di sini apa yang dinajisnya? Tanda. Kata di dalam kitab tafsir Fathul Qadir, dia kata ulama buat dalil dengan ayat ini bahawa ada di antara ulama seperti kumpulan Zahiriyah dan Zaidiyah, dia kata musyrik di sini najis suzat, body dia tu najis. Allahu Akbar. Ada riwayat juga daripada Sayyidina Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia kata kalau kita tempuh dengan puak ni kena ambil air semayang mula. Berat. Namun ini para pelajar, tanda kita ni kena ingat kita hidup di alam realiti, bercampur dengan orang bukan Islam, satu pejabat dengan kita, jiran sebelah rumah kita, ahli-ahli bisnes sekali dengan kita. Kalau kita jual, kita pergi beli kedai dia atau dia beli kedai kita, kalau kita kata najis zat, benar, lepas orang kafir masuk kedai kena sembuh air basuh balik lah. Maka alhamdulillah majoriti ulama, zahabal jumhur minas salafi wal khalafi, mana dua kumpulan ulama ini, dan termasuklah ahlul mazahibil arba'ah, imam-imam yang empat, mengatakan bahawa annal kafir laisa binajis zat, orang kafir itu bukan najis zat dia tu, ain dia tu, body dia tu bukan najis. Li'anna Allah subhanahu ahalla ta'amahum, kan? Mana yang orang kafir ahlul kitab tu boleh kita makan makanan dia, kenapa pula jadi najis, kan? Dan pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga berinteraksi, bermuamalah dengan mereka. Nabi kita makan dalam bekas dia, di aniyatihim, minum dari bekas dia, ambil wudu. Dan pernah Nabi kita bawa masuk orang kafir itu dalam masjid, kan? Seperti cerita Sumamah bin Usal yang Nabi kita ikat dalam masjid. Maka kesimpulannya najis di sini an-najasah al-ma'nawiyah. Tandalah kesimpulan dianya, najis di sini najis ma'nawi, maknanya i'tiqad dia najis. Sebab tu dalam bila tengok terjemahan ni dalam kurungan dia tak kepercayaan. Kepercayaan tu mana i'tiqad dia tu najis, body dia tak najis. Manakala kita bersalah dengan orang kafir, tak payah lagi, kecuali kita tengok tangan dia kotor, apa kita kena basuh. Ni kalau kita beli barang-barang dia hollow, dia kan dia pegang barang dia tu, tak adalah kata air barang ni macam mana nak balik, kena balik basuh dulu semua air dulu. Sekarang ni pula musim Covid ni kena basuh dengan alat dia ni supaya hilang bakteri. Itu dia panggil najis ma'nawi. Bila najis ma'nawi, maka timbullah pula bagaimana keadaan orang kafir masuk dalam masjid. Allahu Akbar. Tengok ayat, maknanya kita tahu orang panggil bab yang pertama, isu yang pertama dalam perbincangan kita ini, najis aini ke najis i'tiqadi. Maka majoriti ulama kata najis i'tiqadi. Manakala kita sentuh dengan dia tu tidak jadi masalah. Salah dengan dia tak apa, dia pergi barang-barang pun tidak jadi masalah. Kecuali kita tengok di tangan dia memang ada najis,
maka bernajislah dia. Nah, baik, kita pindah kepada isu yang kedua. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. Oleh kerana dia tu najis i'tiqadi, kepercayaan dia tu najis, maka janganlah mereka menghampiri Masjidil Haram sesudah tahun ini. Mana lepas pada tahun ni, tahu mana tahun ni tu? Tahun perisytiharan yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama dengan Sayyidina Ali di Mekah. Pada tahun yang ke-9 musim haji, tahun yang ke-9 Hijrah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala ba'athani Abu Bakr As-Siddiq. Abu Hurairah kata, Abu Bakar mengutus aku, hantar aku. Pada tahun haji yang Nabi kita sallallahu lantik Abu Bakar menjadi ketua delegasi haji ke Mekah. Nabi tak boleh pergi lagi walaupun telah disyariatkan haji, kerana Mekah belum betul-betul bersih daripada unsur-unsur syirik dan juga bercampur dengan orang kafir mari haji. Maka tahunnya ke-9. Abu Hurairah kata, Abu Bakar hantar dia bersama dengan kumpulan-kumpulan yu'azzinuna fin nasi yauman nahri, yang memberi iklan kepada manusia pada hari raya haji Yaumal Hajjil Akbar, di mana di Mina, di Mekah, mana orang duduk sini, orang duduk sini, semuanya mengiklankan bahawa la yahujju ba'dal 'ami musyrik. Lepas pada tahun ni jangan orang kafir masuk Mekah, tak boleh. Wala yatufu bil baiti uryana, dan tidak dibenarkan pergi tawaf dalam keadaan telanjang. Ana ada cerita panjang dah. Banyak kali dah kita ulang tentang perangai orang kafir jahiliah ni. Kalau dia pergi tawaf dia telanjang. Sebab dia kata baju dia ni kotor, baju dia ni cemar, baju dia ni buat maksiat, pergi sana sini, nak pergi tawaf ni, lah dia apa buka baju campur. Jalan molek tak nampak. Dia penyanyi, dia kata al-yauma yabdu kulluhu aw ba'duhu. Hari ni nampak semua, kan nampak sebahagian, mana-mana yang nampak aku tak halal siapa tengok. Ini bodoh jahiliah punya adab. Dia buka apa dia marah orang tengok. Buat apa? Islam ajar kepada kita menutup aurat supaya orang tak tengok kan. Kalau orang tengok juga boleh colek mata lah. Dah orang tutup aurat gitu intai apa situ kan. Baik. Timbul lagi persoalan, jadi puak-puak kafir ni seperti penyembah berhala dan lain-lain, ijma' ulama dilarang daripada mereka masuk mana? Masuk Masjid Haram. Ahli kafir kitabi macam mana pula ahlul kitab? Maka jarak ulama juga mengatakan sama jugalah, mana'ahum, haram semua, tak boleh masuk di Masjid Haram Makkah Al-Mukarramah, tak boleh. Sebab nas Quran kata jangan masuk. Nas Quran kata jangan masuk. Macam mana kita nak bawa dia masuk kan? Jadi bila kita kata ayat ni tak boleh masuk, tak boleh lagi kita bawa dia pergi. Cuma timbul lagi persoalan tentang Masjidil Haram. Tanda ni, para pelajar tanda, Masjidil Haram tu setakat mana? Adakah masjid yang ada Kaabah itu saja ataupun tidak? Masjid Haram tu maksud dianya, ulama mengatakan Masjid Haram di situ iaitulah, ada kata Masjid Haram tu ya tak boleh masuk. Orang lain boleh pergi. Tapi tanda ni, ulama-ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'i kata bukan Masjid Haram, Haram Makkah semua, seluruh tanah haram Makkah tak boleh dimasuk. Maknanya sebab itu kalau kita pergi Makkah, tuan-tuan dan puan pergi haji ke umrah, kan dia tuliskan dekat dengan border tanah haram tu, dia kata non muslim no entry, mamnu' dukhul ghairil muslimin. Ini maknanya seluruh tanah haram
yang jangkaannya ana dah tulis dalam buku sejarah Mekah yang saya tulis itu. Tengok buku Makkah Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Dalam buku ini kita kata Masjid Haram itu luas dia, tanah haram Mekah tu luas dianya 550 km persegi. Itu luas dia. Maknanya orang kafir tak boleh masuk semua sekali. Dan kelebihan solat 100,000 itu menurut majoriti ulama seluruh tanah haram itu semua sekali termasuk dalam tanah haram, termasuk di dalam hukum Masjidil Haram. Mana orang kafir tak boleh masuk. Semua kafir tak boleh masuk. Itu dia panggil mazhab Syafi'i kata tak boleh. Tak boleh khasnya untuk Masjid Haram Mekah. Tapi masjid lain tidak jadi masalah. Sebagaimana Nabi kita buat masuk Sumamah dan Abu Sufyan wa huma musyrikan, dia sedang kafir masuk dalam Masjid Madinah. Bukan masuk masjid, Nabi kita ikat lagi Sumamah tu di mana? Di tiang masjid. Allahu Akbar. Maknanya itu boleh menunjukkan bahawa dia tu boleh masuk. Susahlah kita. Allahu Akbar. Jadi ulama Hanafi kata orang kafir boleh masuk kalau ada keperluan, bolehlah masuk. Maksud ayat ni tak boleh pergi haji. Yang pentingnya baiklah kita ambil pandangan mazhab Syafi'i dan lain-lain majoriti ulama yang mengatakan orang kafir tak boleh masuk kawasan tanah haram seluruhnya, tanah haram Mekah seluruhnya, sehingga saat ini pihak pemerintah telah meletakkan security ataupun guard penjaga di border sempadan tanah haram. Dia tulis dukhul mamnu' ad-dukhul, tidak dibenarkan masuk puak-puak kafir. Alhamdulillah, terjagalah kita. Dia kata ada juga orang kafir masuk. Kepercayaan masyarakat kita ni pelik-pelik. Dia kata kalau orang kafir masuk juga macam mana? Ni anda dengarlah waktu kita dengar orang duk cakap-cakap. Dia kata kalau kafir masuk juga nanti anjing Mekah salak dia. Tu jalan tu kafir tu. Macam kafir, macam anjing forensik pula ni, anjing pengsan. Dah. Tengok orang kafir masuk. Kita kata tidak ada macam tu. Terdapat dalam sejarah ini beberapa orang kafir penjajah orang putih pura-pura masuk Islam. Dia duduk Mekah. Macam-macam dia punya cerita-cerita yang dibuat. Boleh tengoklah dalam buku sejarah. Tak ada pula anjing salak. Jadi kita kata ini hukuman Allah Azza wa Jalla. Umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersifat rahmatan lil alamin. Kalau orang kafir berani masuk. Tapi adakah terjamin kalau dia masuk dia jadi muka dia jadi monyet ke ataupun anjing salak dia ke kucing mari gigit dia? Tidak ada riwayat. Kita kata wallahu alam, tetapi hukumnya begitu, tak boleh masuk. Hukumnya begitu. Maka timbullah perasaan takut. Tengok isu yang ketiga. Tanda isu yang ketiga dalam ayat ini, timbullah orang Islam, orang Mekah bimbang. Kita kena ingat, kita nak muqata'ah, kita nak sekat orang kafir masuk Mekah ni, mereka lah yang membawa menaikkan ekonomi Mekah. Setiap kali musim haji masuk puak ni, Rihlatus Syita'i Wasai, perniagaan datang. Nanti kalau kita sekat dia mari Mekah, tak ada lah pula makanan. Sudah tak ada makanan. Rupanya masalah ekonomi ni bukan masalah baru, masalah global, masalah dunia. Orang duk mikir dah ada makan ke tak ada makan kan. Kalau tak ada makan susah kita. Maka Allah Ta'ala jawab dalam ayat ni, mu jangan bimbang. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. Dan jika kamu bimbangkan kepapaan, takut, sudah tengok nota di bawah, yakni jika kamu bimbang akan merosotnya perdagangan disebabkan larangan masuk Mekah yang dikenakan kepada kaum musyrik itu, mu jangan bimbang. Allah kata apa? Fasawfa yughnikumullahu min fadlihi,
maka Allah akan memberikan kekayaan kepada kamu dari limpah kurnianya insya jika dia kehendaki. Semua kita ni di bawah kuasa Allah. Semua kita ni bawah kuasa Allah, bukan kita saya pandai-pandai. Kita duk cakap kita bijak ekonomi lah, kita bijak tu bijak ni, buat mari sekali mari kawi, down habis. Nah, kita bijak bahagian saham tu saham ni belum pasti. Mungkin hak kita jangka saham naik, turun. Berlaku. Kita kata kita boleh usahakan. Tapi sampai mereka nak takut takut tak boleh tak ada ekonomi rusak. Ekonomi kita merosot sebab orang kafir tak mari. Allah kata jangan. Fasawfa yughnikumullahu min fadlihi. Allah Taala akan kayakan kamu dengan limpah kurnia insya kalau Tuhan nak. Mana kalau Tuhan nak kata sesak. Ana ingat waktu dulu lah, mungkin boleh jadi tahun 70-an, awal 80-an, kita masih lagi kanak-kanak ataupun remaja masa tu. Dengarlah cerita. Dia kata kita ni kalau tak ada non muslim, tak ada orang bukan Islam, bukan Melayu di Malaysia ni, tak makan gula lah kita. Ingat. Mungkin tuan-tuan ada dengar juga cerita ni atau bercakap juga dulu. Tak makan gula kita. Maknanya gula kita, makanan kita, ekonomi kita duduk tangan non muslim. Kita kata alhamdulillah, hari ni kita cuba bersatu hati sama-sama kita kempen BMF. Apa dia BMF? Utamakan membeli barang muslim, kan? Bahasa Melayu kata. Gelabah orang bukan Islam. Jangan kita mereka mula nampak melunak pada Islam sebab mereka sebenarnya takut ekonomi jatuh, bukan kita orang Islam takut ekonomi merosot. Jadi Allah Taala kata, jangan takut. Mana peristiwa ini sudah berlaku pada orang Mekah. Sudah bimbang mereka dalam masalah ekonomi. Allahu Akbar. Tak makan gula, apalagi ayat-ayat negatif yang dimomok-momokkan di atas kepala kita ni orang Melayu. Kita kata susah lah begitu gini. Kita kata tak apa. Tengok ni, bila kerajaan Perancis membela pelukis kartun menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata inna syani'aka huwal abtar. Siapa hina Nabi, dia hina. Nabi tidak akan hina sekali-kali. Kita Allah wa rafa'na laka zikrak. Allah Taala dah angkat sebutan nama Nabi. Kita sebut ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan sudah ada dua syahadah mesti bersama. Tak boleh. Tiba-tiba ada orang hina, kita kata hina. Inna syani'aka huwal abtar. Hak hinanya orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebagai pendakwah ulama-ulama Islam dalam dunia ini telah mengisytiharkan muqata'ah badai' al-Fransiyah, boikot barang-barang yang dikeluar oleh negara Perancis. Apa nak jadi? Bursa saham Perancis down, jatuh. Sebenarnya orang yang kena kepada Islam, mereka yang kehina, insya-Allah. Kita jangan takut. Bila kempen boikot ni, ada kawan dia sudah beli barang-barang Perancis. Rumah kita pun ada barang-barang Perancis ni, kan. Macam mana nak buat ni? Dia kata. Macam mana ustaz ni? Kata tak payah. Derma ke pondok lah. Kita kata hak kita beli dah tu biarlah. Masa tu kita tidak ada permusuhan. Mereka pun tidak hina Nabi. Walaupun sejarah Perancis menghina umat Islam ni sudah lama, tapi yatajaddad. Bila mari benda baru, kita kena gerakkan balik, gempurkan balik bahawa kita Islam ada kuasa. Dia panggil quwah at-taqa al-ishtirak, kekuatan, kuasa membeli kita ada. Kalau kita muqata'ah, pening dia. Negara-negara Arab, beberapa negara di sana telah pun mengisytiharkan sedemikian, maka mereka bimbang. Jadi orang Mekah bimbang, takut tak mari ekonomi, down dia punya ekonomi. Allah kata jangan takut. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullah. Allah kata aku akan beri. Kata di para ulama, qala ba'dul ulama, dia kata aghnahumullahu min fadli bima fataha min babil jizyah. Sebagai ulama kata Allah Taala buka pintu rezeki kepada orang Islam apabila dibukanya pintu jizyah. Dalilnya, dalil
Ni ayat yang ke-29 yang kita akan baca ni ayat jizyah. Maknanya kita tak benar dia masuk, mereka lawan kita, kita tangkap. Ataupun mereka duduk di bawah pemerintahan Islam, yang mereka kena bayar jizyah, cukai kepala kepada pemerintahan Islam, maka jizyah itu diambil daripada orang kafir, menyebabkan orang Islam mendapat habuan, mendapat pulangan. Itu satu. Yang kedua, ada ulama kata biinzalil matar, bila undang-undang Islam dilaksanakan, syariat Islam diikuti, Islam itu dilaksanakan atas muka bumi, maka Allah Azza wa Jalla akan turunkan hujan rahmat yang menyebabkan bumi subur, negara-negara yang berkenaan akan menjadi pengeluar makanan, bukan jadi negara yang menunggu orang bagi makan, seperti berlakunya di negara Yaman, subur, kalau jadi tempat keluar makanan, dan negara lain pula Jaras dan tempat-tempat lain. Ada yang telah masuk Islam, qabailul Arab, beberapa kabilah-kabilah Arab yang sekitar Mekah ni, Yaman, di Najdin, mereka masuk Islam, dan mereka ini bawa barang-barang pula pada musim haji, bukan dengan atas nama pesta-pesta makanan. Mereka datang pada musim haji membawa makanan dan membawa barang-barang dagangan. Selain daripada itu, mereka beribadah, dan juga mereka telah mendapat al-fawaid liyashhadu manafi'alahum. Kata di para ulama, orang haji menyaksikan manfaat dunia, manfaat akhirat. Alhamdulillah. Jangan bimbang, kita hari ni pun jangan bimbang. Rezeki kita bukan di tangan orang kafir, rezeki kita bukan di tangan orang musyrik, rezeki kita di bawah kuasa Allah. Kita taat pada Allah, Allah Ta'ala bukakan pintu rezeki yang baik, insya-Allah. Innallaha alimun hakim. Allah Ta'ala sungguhnya Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana di dalam meletakkan apa-apa yang sepatutnya diberi kepada hamba-hamba dia. Ada orang ni diberi kaya, ada orang ni diberi miskin, ada orang ni diberi macam-macam pemberian yang layak dengan seseorang itu. Alhamdulillah. Baik, selesai menyekat orang kafir masuk masjid haram, maka mari ayat 29 ini dipanggil ayatul jizyah. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat. Dan itu satu sifat. Dia ada 4 sifat sini. Yang pertama, Allah Ta'ala kata perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat. Tak beriman kepada Allah, tak beriman pada hari akhirat. Wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu, dan mereka pula tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala dengan Rasulnya. Ini sifat dia ni, tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia nak haram macam mana? Dia pun duduk main pelik gitu kan. Sifat yang pertama tanda tidak beriman pada Allah. Satu. Sifat yang kedua tidak beriman pada hari akhirat. Sifat yang ketiga tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dengan Rasulnya. Tidak haram. Moga dia banyak benda-benda dia. Tengok nota di bawah dia kata, ayat ini turun supaya memberi arahan, supaya memerangi ahlul kitab. Setelah diberi penjelasan tentang orang kafir biasa, sekarang ni ahli kitab pula. Orang kafir hak biasa masuk Islam berduyun-duyun, berpuak-puak, kan? Tapi masih ada lagi puak-puak ahlul kitab yang buat kerenah, tak mau berperang. Allahu Akbar. Tak mau masuk Islam. Semua ini berlaku pada tahun 9 Hijrah. Tanda itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
apabila selesai dah dengan puak-puak kafir biasa ni, Nabi kita nak berdepan dengan puak-puak ahlul kitab, nak berdepan dengan ahlul kitab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengerahkan bala tentera seramai 30,000 orang. Tanda 30,000 orang Nabi kita nak bawa pergi mana? Pergi memerangi Rom, nak pergi berlawan dengan Rom, fi ardihim, di bawah tanah jajahan mereka. Yang tak mau perginya sebahagian daripada orang-orang Madinah ni dari kalangan munafikin dan lain-lain. Masa tu pula masa kering kemarau, musim pula musim panas. Maka Nabi kita pun bawa tentera ni pergi ke Tabuk. Pergi ke Tabuk, Nabi kita tinggal di sana lebih kurang 20 hari. Kemudian Rasulullah sallallahu istikharah, Nabi kita bawa balik tentera, tak dapat. Yang penting tentera Islam sudah sampai ke sempadan tanah jajahan Rom untuk menunjukkan kekuatan kita. Cuma tak jadi perang itu sebab Nabi tengok keadaan yang begitu gawat, maka Nabi kita balik semula ke Madinah. Alhamdulillah. Ini dia panggil ayat ini, qatilul ladzina la yu'minuna billah, ni ayat supaya berperang dengan ahlul kitab. Sifat merekanya yang pertama tak beriman kepada Allah. Dia beriman tapi kacau. Uzair bin Allah, Isa anak Tuhan. Jadi beriman apa macam tu? Dia iman yang tak sempurna, yang iman yang karut nama dia. Dan mereka juga tidak beriman kepada hari akhirat. Puak-puak dia ni, dia tak beriman tubuh ni hidup balik. Dia kata roh yang akan mari balik. Macam panjanglah cerita Yahudi ni tak mau beriman, tidak beriman dengan hari akhirat. Dia kata apa? Tengok dalam tafsir, tidak beriman yang benar. Mereka beriman, dia kata ruh saja dibangkit tapi jasad tidak. Macam kita ni, kita orang Islam ni, Ahlus Sunnah ni, ruh dengan jasad akan dibangkit semula kan. Ini pandangan mereka. Dia kata ahli syurga ni tak makan tak minum, tak ada nikmat-nikmat yang nikmat semati, tak ada. Allahu Akbar. Itulah di antara yang Tuhan sebut mereka tidak beriman pada hari akhirat. Yang ketiga sifat dia, wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh, dan mereka juga tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Taala dengan Rasulnya. Mereka sebenarnya tidak mengikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikut apa yang diharamkan dalam Quran oleh Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada dalam kitab Taurah dengan Injil, harrafu, mereka telah ubah-ubah. Dia mengaku dia ikut Taurat dengan Injil, tapi dia tak beriman dia sebenar-benarnya. Yang keempat sifat mereka, wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab, dan mereka juga tidak beramal dengan agama yang benar. Agama yang benar ni mari mana? Mari daripada Allah Azza wa Jalla, agama Islam. Mereka juga tidak beriman betul-betul dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Apa jadi? Hatta mana? Mu kena perang mereka. Hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun, sehingga mereka membayar jizyah dengan keadaan taat dan merendah diri. Apa dia jizyah? Tengok nota di bawah 284. Jizyah ialah cukai kepala yang dikenakan kepada orang-orang yang bukan Islam untuk menjaga keselamatan nyawa dan harta benda mereka. Jadi ini syarat dia nya. Jizyah itu menurut dewan pemerintah Islam bayar cukai. Maka di sini para ulama Islam mengatakan bahawa jizyah itu boleh diambil daripada ahlul kitab. Orang bukan Alkitab tidak ada. Allahu Akbar. Dan juga khilaf ulama tentang majusi. Majusi ni ahlul kitab ke tidak? Panjanglah cerita tentang jizyah. Jadi sekarang ni pun jizyah tidak ada, sebab tidak ada lagi peperangan. Yang adanya cukai-cukai, tak kira lah. Kita nak masuk negara orang kena bayar visa.
itu dia panggil cukai, jizyahnya tidak ada. Allah Ta'ala letak di sini syarat, mereka kena bayar jizyah dalam keadaan dalam keadaan apa? An yadid, maknanya dia kena bayar dengan keadaan taat, dengan tangan dia sendiri. Siapa awak kata tak boleh post, tak boleh kirim, dia kena mari sendiri bayar, nak menunjukkan mereka itu taat. Dia ada setengah geng-geng kaya, mau pergi bayar je lah kan. Kita pun kalau kena saman ke apa, suruh orang lain bayar, tu lu bayar. Dia malah nak pergi mahkamah, malah nak pergi sebab malah tunjuk muka, lah orang kafir nak bayar jizyah kena mari sendiri. Itu ada satu, itu pandangan para ulama kata an yadin wahum saghirun. Ada kata yadin di sini dengan makna dalam keadaan mereka itu hina, dalam makna mereka hina, tidak menunjukkan keangkuhan. Kalau tidak, macam mana dia nak duduk pemerintahan kita? Macam hari ni kita tengok sebahagian orang bukan Islam duduk dalam negara kita, tapi angkuh, lukis gambar hina jadi Pertuan Agong lah, macam-macam kenyataan-kenyataan mereka yang mengguriskan perasaan umat Islam. Kita kata itu semua perbuatan yang tidak baik. Kalau dalam negara Islam itu masalah kepada mereka yang menjadikan perbuatan itu masalah yang berat. Baiklah, kesimpulan daripada dua ayat yang kita baca ini. Yang pertama, rezeki itu bukan satu pintu je. Pintu itu tu Allah Ta'ala buka pintu lain. Masya Allah, tabarakallah. Ana teringat ni musim PKP, banyak syarikat-syarikat terpaksa kena tutup. Kawan-kawan kita di syarikat pelancongan kan, nak pergi Mekah tak boleh, nak pergi melancong tak boleh, tutup. Ada setengah tu, sebahagiannya tak, cerdik dia tak boleh buat pelancongan, dia buat makanan. Dia punya COD makanan sana sini. Kita kata Allah Ta'ala tutup pintu rezeki sini, dia buka di sini. Pintu rezeki dia secara direct semuka tutup, dia buka secara online. Macam-macam lah. Yang penting bagi kita yakin bahawa rezeki, pintu rezeki itu luas. Jangan kata habislah kita, jangan duk habis, kita kena usahakan. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi kata yughnikumullahu min fadlihi. Rezeki ni mari daripada limpah kurnia Allah. Bila kita taat, Tuhan buka pintu kan. Ada orang yang tak taat buka juga, itu dia panggil istidraj. Jangan takut, jangan kata kita yang pandai perancang ekonomi gini-gini, tapi kalau Tuhan tak bagi tak jadi. Kita kena letak bahawa kita ni duduk di bawah belas kasihan Allah Azza wa Jalla. Kemudian isu yang ketiga, isu musim ekonomi yang ditunggu-tunggu oleh ahli Mekah, perniagaan itu besar. Tak apa, orang kafir tak masuk, orang Islam pula mari barang-barang. Kita tengok dalam negara hari ini, beberapa negara Arab yang berkelahi kan, di muqata'ah sama-sama dia. Alhamdulillah ada negara Islam lain yang tidak Arab bawa makanan masuk, berlepas je. Kita kata itu semua kuasa Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, insya-Allah dalam CD yang akan datang kita akan masuk kepada waqalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Tengok, kita akan bincang tentang agama Yahudi dan juga agama Ahlul Kitab, apa sebenarnya pegangan mereka dalam CD yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.